Zoom ni, you bukannya beli untuk tujuan untuk menggunakan virtual, tapi memanfaatkan features yang ada. Okay, memanfaatkan features yang ada tu. Kalau tidak, kita adalah satu kerugian yang besar. Sebab kita beli dengan harga yang sama tapi kita pakai setengah, lagi setengah kita tak pakai. So, dia tidak membantulah kata orang kan dalam bisnes kita kan, dalam apa yang kita beli kan, sebab mereka telah wujudkan macam-macam, ya. So, untuk itu kita akan cuba buat sesuatu, kita akan tunjukkan feature-features yang ada. Siapa yang dah faham, ignore, just go through saja. First thing apa yang kita akan buat adalah untuk kita fahamkan, first make sure that semua yang ada dalam ni telah pun mengaktifkan akaun anda. Kalau ya, sila jawab dekat chat room, ya. Saya sudah ke, boleh tak buat sekarang? Sudah aktifkan dia, yes. Okay. So, yes, Muhammad Yasir, Uzaimi. Kalau belum pun tulis sana belum. Jadi saya boleh nampak siapa yang belum. Sudah aktifkan belum akaun yang dibeli? So, ada yang belum lagi? Ada yang belum? Saya boleh tengok siapa yang sudah aktif. Okay. Ada satu orang, nama dia Sukumaran. Oh, okay. So, Malina pun belum Malina pun belum lagi ya? Malina belum lagi, yang lain sudah lah kan? Okay. Malina, ada apa-apa kekangan ke yang membuatkan you tak boleh nak aktifkan you punya akaun? Mana Malina? Yep. On audio. Bila nak bercakap, on audio. Saya tak berapa pasti lagi. Oh, tak pasti. Maybe Huwaina boleh guide sikit nanti kan? Dia sebenarnya... Boleh tolong check kan? Oh. Okay. Dia okay, Huwaina, tolong bagi tahu kepada Malina macam mana nak aktifkan akaun. Dia dah dapat email ke belum dan sebagainya. Teruskan. Bagi you peluang. Sebab you yang aktifkan juga kan tadi. Okay. Silakan. Ya. Setelah semua orang, saya dah membuat pemergian, saya letakkan email address dan setiap email address tu akan dapat email daripada Zoom dan untuk kita aktifkan. So daripada situ para pengguna semua dah aktifkan akaun tu dan kita boleh start guna je lah. Tak ada masalah. Okay. Cuba ya. Tapi tak apa, kita takkan go through that part of it sebab majority tak ada masalah. Maybe only thing that we must understand dalam penggunaan perkara-perkara baru ni kena banyak cuba. Try and error. Kalau kita biarlah dulu kita tak buat apa-apa, maknanya kita tak dapat manfaatkan sistem apa yang benda yang terkini ya. Jadi untuk itu kita akan teruskan kepada setting up dulu. Okey, bagaimana kita nak set up as a new account user kan. So kebanyakannya saya tengok sini tuan-tuan dan puan-puan memang dah ada account sebelum ni. So dah ada account kan, you dah download Zoom, you dah ada account, you already profile kan dia ya. Jadi untuk itu saya akan screen share dulu ya. Dia punya just hold on ya. Okey, kalau tengok dalam screen saya ni nanti, okey. Okey, boleh nampak sekejap ya. Boleh nampak screen saya? Okey, boleh nampak screen saya? Boleh? Nampak screen saya dulu ya. Saya akan fokuskan first in when you sign in. Bila kita sign in ya. Sign in maksudnya kita masuk dalam sistem dia lah kan. So cara sign in tu ada dua. Okay, you have to understand ada dua cara sign in. Satu menggunakan you dah download siap-siap dia punya apps ada dalam you punya handphone ataupun laptop. Faham ya? Yang itu menggunakan application yang sudah di-download. Kedua menggunakan browser. Okay, ada soalan tak saya sign? Dia dua-dua pun tak ada masalah sebenarnya. Sebab bagaimana you nak sign in tak ada masalah. The most important thing, you sign in menggunakan account yang betul saja. So ada Tuan, kalau yang dalam laptop tu kita boleh download apps juga maksudnya boleh. Dia terus ada. Boleh. Wah, jadi you boleh letak dekat desktop tu dan kali you klik saja dia akan keluar senang untuk you. Maksudnya apps tu kita ambil daripada Zoom punya website? Depending on operating system yang you guna. Kalau you gunakan macam contohnya iOS, saya gunakan Apple ni,
kita download menggunakan ialah iOS punya ni lah platform lah kan, Google bukan Google Play, apa nama dia, ialah under the so you Apple Store kan. So you download Apple Store, benda tu application tu dah ada, is part of you punya dalam you punya lab ni. Kalau tidak, you boleh gunakan browser. You tekan www.zoom.us lah. Selalu Mak Saleh cakap us je, dia tak cakap US kan. Okay, so dalam itu ada dia punya, you boleh masukkan je, sama juga. Okay, and bila you masuk tu sign in, ada banyak kaedah. You kena explore benda tu dengan lebih detail lah. Sign in biasalah macam sign in. Okay. Sekejap. Just a moment. Okay. Are you clear about that sign in nya dulu? You have to do it yourself lah. Sign in is a very basic thing that I don't think so I want to spend time on the sign in. Ada siapa-siapa need more explanation on the sign in tu? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, okay, then we will continue. Now, once you sign in, the most important thing is kita akan tengok dekat dalam sistem dalam Zoom ni, dia ada, of course you ada profile kan, betul tak? Ni profile ni you boleh lah. Sekejap ya, I'm changing. Can you just hold on ya. Okay, boleh nampak profile ni? So ambil masa sedikit lah untuk profilkan diri kita kan. Nama, okay. Ini I gunakan this for company kan, so I letak company name kan. Okay. Kemudian seterusnya adalah dia pergi kepada personal, dia ada personal ID meeting kan. Yang ini kalau tengok memang dia dah ada ID dalam tu, dan dekat pada sama you pun ada personal link. Okay, personal link dia biasanya HTTP, and you boleh juga edit personal link tu kepada ada apa your preference lah. And then sign in email memang dah ada, dia memang dah appear dekat situ sebab bila you sign in dia ada dia punya apa email address yang you guna pakai kan. Okay, of course other than that dekat sini juga kalau boleh you tukar kepada time zone you dekat sini. Okay, language pun dekat sini. You can, okay, language I think tak apa, dia automatic as itu, but you can actually I'm not too sure whether I think yes, you can change masa setting tu nanti, bukan dekat sini ya. You akan tukar ni semua lebih kepada masa setting tu nanti. Kejap lagi saya tunjukkan under the setting punya platform ya. Okay. So this is some of the basic features yang you boleh gunakan dalam setting up. Tapi yang paling penting, kebanyakan apa yang appear dekat sini adalah coming from this part of it. Nampak dekat sini? Okay, can you see here? Okay, we will run through one by one ya. We will run through one by one. Jadi saya cadangkan you ambil masa untuk setting up you punya new account ini menggunakan setting up procedure. Nombor satu, you look at the waiting room ni. Dalam waiting room ni, of course, it is not, saya suka on waiting room sebab saya takut orang, siapa-siapa suka-suka je orang masuk kan. Especially kalau ada SLPM punya JKN ke apa ke, kita dah tahu, oh dia nak masuk. Jadi kita boleh bersiap sedia lah kata orang kan. And then kita pun tak nak bagi orang masuk dulu, kita punya bilik semua dah siap, you know. Dan pada masa yang sama, you also can customize your waiting room. Nampak? How you customize? You boleh tukar ni. Please wait, the waiting host will be let you in soon. So you boleh tulis. Sila tunggu sebentar. Kami akan tulis bahasa Melayu lah pula kan. Pun boleh. Kita boleh customizekan dia dekat sini. Dan logo nampak? Logo pun you boleh masukkan logo you. Your meeting topic ni dia akan automatic akan appear. You tak payah buat. Sebab apa yang you daftar nanti, dia akan keluar kat sini. So benda ni yang akan dipaparkan bila orang masuk saja, dia ada nampak information dan dia confident. Betul. Bilik ni betul. Bilik dah betul dah. Kan? Dan at the same time kalau you nak tambah kod dekat sini kan. Yang ini dululah tapi tak tukar lagi. Okay, tahukah anda khusus pengendali makanan adalah wajib.
ke apa ke ni some info you nak bagi tahu kat dia kan. So dia you ada 400 patah perkataan you boleh tulis kat situ. Sementara dia duduk menunggu dekat situ, you boleh bagi some info. Okay, kami juga menyediakan perkhidmatan lain. Promosikanlah produk you. Halal ke you nak tulis pasal halal ke kan? Why not? Orang dah masuk, dia pun menunggu dia buat apa kat luar sana. Kurang-kurangnya dia dapat info berkenaan dengan syarikat kami selain khusus ini adalah diiktirafkan. Kami juga menawarkan apa-apa. Okay. Ya tak pasal yang waiting room ni? Okay, ada cadangan lain atau bukannya saya ramai yang dah guna banyak kali kan benda ni kan. Tapi you kena tahu size of the logo ni dia kecil sikit lah. You kena resize kan dia sebelum you masukkan dia. Okay. So that is about the waiting room. Saya on the waiting room dan kita mula require a passcode when scheduling new meeting. Ini biasanya kita on kan dia lah. Sebab biasanya kan kalau tak nak pun tak mengapa. It is an optional. Kalau you tak nak guna passcode nak masuk meeting pun boleh je. Require passcode for instant meeting. Instant meeting saya tak nak. Macam mana instant meeting tu sebenarnya you tak ada, you buat scheduling tapi you ada satu ada nanti saya akan tunjukkan macam mana buat instant meeting. Instant meeting ni adalah you boleh gunakan link yang sama untuk semua meeting. Supaya tak payah macam-macam lagi kan. Dia bukan special kan. You pergi dia bukannya schedule meeting, host a meeting. Dia ada option kat sana nanti kita akan tunjukkan. So macam dekat sini saya tak ada on kan dia, saya tidak able kan dia. Nah. Okay. Require a passcode for personal ID meeting kan. Okay. Dekat sini untuk I punya personal meeting for all meeting using PMI. So postcode saya gunakan 123. Kadang-kadang nak gunakan postcode. Yang ini it is actually very straightforward. Sama ada you nak guna tak nak guna, it's a security. Tetapi dalam Zoom dia ada minta you gunakan feature-features ni untuk mengawal adanya masalah orang-orang yang tak sepatutnya berada dalam meeting kan. So it's just that only lah. So you can look at that ya. And then require passcode for a participant joining by phone. Ini pun kalau you tak nak menyusahkan dia kan. Kalau tak nak menyusahkan dia, bypasskan dia. Jangan letakkan tu. Kalau tidak macam-macam banyak sangat password. Kadang-kadang orang yang nak masuk dalam kelas kita ni, mereka ni first time user. So kalau boleh, tak payahlah nak on-kan benda ni semua. Passcode semua. Boleh je off-kan dia. Okay? Kalau you nak ya. And then embedded passcode in invite link for one click join. Yes. Okay? You masa kita buat invite link tu, dia ada passcode sekali akan keluar. Itu semua it is important. Lagi satu dekat sini, only authenticated user can join meeting. Tak nak. Maknanya, you kena melalui proses authentication. Orang yang authentication ni dia maknanya orang yang telah you hantar orang. Macam contohnya bila you send invite to that person saja yang dia boleh join. Faham tak? Invite tu maksudnya you invite melalui registration, kan? Melalui email, you send invitation directly dengan dia, bukannya orang yang you passkan link saja dia boleh masuk. So sebenarnya saya tak buat yang itu sebab saya tak nak ada banyak sangat masalah. Bila dia nak masuk macam-macam duk minta. Orang ni tak boleh masuk kerana dia minta, sorry, this meeting is exclusive, hanya untuk orang-orang yang dijemput saja. Jadi kalau boleh dalam masa khusus SLPM ni kita tak adalah gunakan option-option macam tu lah. Ya. Okay, if waiting room is be allowed to, okay, di sini ada saya, if waiting room is unable, phone only user will replace in the waiting room ya. If waiting room is unable, phone dial user will be allowed to join the meeting. So sebenarnya mereka ni pun juga letak, okay, kalau dia adalah sekarang ni kalau sebabkan dalam keadaan sekarang ni kita allowkan je. Kalau kita tak allowkan, you blockkan dia, ada orang-orang yang memang tak boleh nak masuk. So saya cadangkan you just make sure that you click as be allowed to join a meeting. Okay. Now, only authenticated user can join the meeting for web client. Okay. Pun saya disablekan dia. Approve or block entry to user from specific region and country. Ini kalau kita tak nak orang negara-negara lain join kita. Maknanya saya tak nak orang Singapore.
Saya tak nak orang negara, so automatically orang ni semua confirm dia tak boleh nak participate dalam apa-apa meeting. Ini pun saya disablekan dia. Saya tak kisah pun siapa yang join kan. Saya tak ada apa-apa benda yang ni, so saya disablekan. Okay, yang ini pula schedule meeting. On the schedule meeting, host video. Okay, start meeting with the host video on. So I on kan dia. Okay, participant video pun on. Okay, saya pun tak ada lah. Ini straightforward. Ini adalah optional. Nak buat ke tak nak buat pun tak apa. Kalau you tak buat, lepas tu dia baru nak kena on pula kan. Terpulang. Okay, audio type. You kena gunakan. Macam saya gunakan, dia akan pilih sama ada salah satu kan. Betul tak? Telefon and computer. Okay, so saya gunakan dua-dua. Kadang-kadang ada yang pakai telefon, ada yang gunakan komputer. So saya cadangkan semua orang set as telephone and computer audio. Yeah. Allow participant to join before host. Saya tak benarkan they join kan. So allow participant to join the meeting before the host arrive. Participant can join 5 minutes before start meeting. Sebab saya tadi buat waiting room, so dia tak boleh masuk pun. Kalau dia tak boleh masuk pun. Jadi sebenarnya kita tidak mahu dia masuk pun dulu kalau bolehnya kan. Biarlah kita je masuk dulu kan. Itu you can actually work on that as well. Enable personal meeting ID. Okay, personal meeting ID is assigned to your account. You can visit personal meeting room to change your personal meeting ID. Kalau tengok, you boleh klik yang ini. Okay. Okay. Dekat sini ada okay. You boleh tekan, you can edit lah personal meeting ID ni. Okay. Okay, dekat sini bila you tekan edit, you automatically you boleh tukarkan dekat sini lah. Ya. Yeah? Bila you nak buat, bila you set your meeting tu, tadi nampak tak? Tadi dia ada tanya kan, nak tukar ke passcode ke apa ke kan? You can change here. Yang ni saya pakai 1, 2, 3. Yang ni personal meeting ID nak tukar pun boleh. Buat figure-figure yang mudah-mudah aja untuk you. Okay, yang ni balik nak tukar sini pun boleh. Yang ni nak you apa-apa yang you buat tadi tu semua dah appear kat sini. Tapi kalau you nak ubah, you boleh ubah juga kat sini. Under the meeting punya platform. Nampak? Bila you tekan meeting punya platform, you boleh tukar personal meeting ID, you boleh tukar security code, passcode, kan? You boleh tukar video on ke off ke. Ini you can actually do all the changes if you want to. Dekat sini. Ya, you can use this option ya. So once you tukar, dia akan update dekat you punya profile, tetapi still on the setting page tadi ingat tadi. Under the setting page tadi. Okay, kita tengok take a look ya. Kalau okay, dekat sini tadi kita dah tunjukkan you boleh tukar ni kan. Meeting ID dan sebagainya. Dan dekat sini juga mute all participants when they are joining a meeting. Kita tak nak bunyi bising sangat. You boleh je. Macam nak on kan dia ke, nak off kan. Maksud dia masuk, dia automatically dia akan mute kan. Tak adalah bunyi bising-bising sangat kan. Upcoming meeting reminder, receive desktop. Ini kalau you on, kalau you link dengan okay, kan kita ada bunyi kan. Okay, kalau ada bunyi biasanya kita akan post. Okay, so suppose apa kita kena buat? Kita ada gangguan macam ni. Okay, so you go to participant, you mute all kan, betul tak? So, tak adalah gangguan lagi kan? Selalunya itu yang akan berlaku lah. Okay. Now, can you see my screen yet? Still boleh nampak screen saya kan? Boleh kan? Okay. So, upcoming meeting reminder ni, you kena link dengan you punya Google punya calendar. Nanti saya ajar macam mana, just for information, macam mana nak linkkan dengan Google Calendar. Kalau you nak send invite dekat orang pun, bagaimana you linkkan dengan Google Calendar. Senang sikit. Kalau tidak, you nak hantar email macam mana dekat diorang kan. Takkan you nak copy benda tu kan. Tapi you boleh link dengan Google Calendar ataupun dengan Microsoft 365 ataupun Microsoft Outlook. Okay, you boleh linkkan tu nanti. Okay.
So yang ini apa dikatakan required encryption of third party endpoint apa ni, saya tak pasti, but I leave it off saja. Saya tak pasti. Kalau siapa-siapa yang lebih tahu boleh share dengan saya apa ni, apa yang dimaksudkan dekat sini ya. Okey, kemudiannya chat allow meeting participant to send a message visible to all participant. Maknanya dia boleh choose untuk hantar kepada kita saja, bukannya hantar kepada semua orang. Ya, so this one also diablekan. Prevent participant from saving chat. Nampak? Saya tak nak dia ambil semua info yang kita tengah chatting tu, dia save, dia lepas tu diguna pakai untuk itu pula. Pun tak nak. Okay? So, I prevent sebenarnya. Saya tak nak mereka ambil apa-apa. Kalau tidak, mereka akan dapat apa-apa yang kita bincang, apa-apa yang kita chat kat situ, dia boleh dapat a copy. Dia boleh save dalam dia punya desktop. Okay, biasanya saya akan off-kan dia lah. Private chat allow meeting participant to send a private chat to another participant. Yang ini pun saya benarkan lah. Tak kisahlah. You nak bersembang antara you all pun boleh je. Tak payah. So saya benarkan dekat sini. Auto saving chat. Yang ini kalau you on dekat sini. Okay. Okay. Because chat is off. Okay. That's why dia tak boleh nak ni. Kalau your chat is on. Maksudnya bila sudah habis saja. Bila habis saja. Okay. Sesi ni. Semua apa yang kita chat tadi semua akan masuk dalam dia akan auto save lah. You tak payah save personally. Benda tu akan masuk dalam rakaman you nanti. Bila you dapat rakaman you nanti, dia akan savekan sekali dengan chat sekali. So you ada audio, you ada video, you ada chat dalam rakaman nanti. Ya. Yeah? So sound notification when someone join or leaves, ini saya on, saya suka dengar ting 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 kan. Bila orang masuk saja kita dapat, oh kita alert kan. Ada orang nak masuk kan, macam ketuk pintu kan. So bila dia ketuk pintu, kita tahu dia menunggu dekat luar sana. Jadi kita boleh alert, kita boleh buka pintu untuk dia. Ya. Yeah? So play sound for everyone. Saya tak nak orang lain dengar, saya setkan dia host and co-host. Sebab apa kita nak bagi tahu semua orang? Ada orang nak masuk. Betul tak? Kita nak bagi tahu, kita nak tahu saja, tuan rumah je tahu cukup lah. Tetamu tak payah nak tahu. Ada orang datang kat rumah kita. So that's why saya setkan dia hanya host and co-host only ya. When someone join by phone, ask to record their voice and use as the notification. Ini saya tak ada, saya biarkan kosong je. Now, lagi satu file transfer. Dah satu features dekat sini, you boleh hantar. Contohnya dalam LPM ni kita ada bagi buku nota, betul tak? Dalam you boleh hantar buku nota melalui chat. So tapi you dekat sini you kena specify only allow specific file or type. Kalau nak lah, kalau tidak tak perlu. Kalau tidak maximum size dia berapa? Saya save 2048 MB. File dia tak besar sangat lah, kecil sajalah. Jadi kadang-kadang bila kita nak hantar tak lepas. Sebab setting dia maksimum 2048 MB sahaja. So kadang-kadang kita nak hantar file contohnya gambar ke, satu borang ke, why not? Kita gunakan, okey semua, sekarang ni saya nak hantar borang maklum balas. Okey, maklum balas ni kena, so dia isi dah hantar balik pada saya contohnya. Satu muka surat je kot kan? So boleh lah. So you boleh boleh hantar. Dekat chat tu nanti you boleh buat file transfer. Nanti kita tengokkan balik semula ya. Okey, feedback to Zoom ni saya tak nak sebab malas. Habis je kadang-kadang dia akan keluar. Ini tak penting untuk saya. So saya tak nak ada proses pula orang nak menjawab pula lepas tu. So saya offkan dia. Display end-to-end experience feedback of survey kan. Ini pun saya offkan dia. Okay. Kemudian co-host. Allow the co-host to add co-host. Co-host have the same in the meeting. Maknanya kita seorang ni, Huwaina boleh hantar lagi buat lagi satu orang lagi co-host. Huwaina tolong jadikan seorang lagi co-host sekarang. Okay, boleh saya buatkan Hanif. So sekarang ni Hanif mempunyai kuasa sebagai co-host juga. So sekarang kalau tengok dekat participant list kat sini, kalau saya buka participant list, saya nampak okay, Zainuddin Kadir adalah host, Huwaina adalah co-host, and then siapa lagi? Hanif. Boleh lah. Tak boleh. Oh dia tak boleh ya? Encik Zainuddin yang boleh. Okay, saya yang buat lah kan. Okay, kalau macam tu, maksudnya hanya host yang boleh jadikan dia co-host, betul tak? So saya akan jadikan make Hanif as a co-host. Okay, sekarang dan. So sekarang kalau tengok Hanif, you dah terima ke sebagai co-host? Ya, ada notification.
So itu dia lah sebenarnya. Kadang-kadang you nak lah, okay, 2-3 orang kan. Pasal ramai kan. So you lebihkan satu pun boleh juga. Okay, hanya host lah maksudnya. Tadi bila saya suruh Huwaina tak ada power untuk lantik co-host. Apa tugasan co-host ni? Sebagai pembantu kepada cikgu. Salah satu yang saya wawarkan kepada KKM hari itu, kalau kita dalam proses nak menaikkan daripada 15 kepada 20 orang. Kan? Jadi 20 orang saya minta kita juga mohon supaya ada co-host yang boleh bantu cikgu kita yang tengah mengajar tu. Okay? Untuk itu, that's why kita kena ada co-host lah. Dan polling, tadi kan mula-mula masuk tadi kan, kita buat polling betul tak? Add polling in the meeting control. This allowed the host to survey the attendee. So tadi ada yang cakap, oh saya tak nampak lah mana polling sebab ini dia tak on. Bila dia tak on dekat sini, automatically you punya polling tak aktif. So kalau polling ni saya cadangkan kita guna bila kita ada partisipan yang baru masuk. Contoh-contoh soalan yang kita boleh guna pakai masa polling ni adalah adakah anda seorang pengusaha ataupun pekerja. Kita dah tahu berapa owner, berapa ini. Itu soalan yang direct yang kita dah tahu. Oh, dalam ni semuanya pekerja. Faham tak? Soalan kedua, adakah anda seorang bekerja di restoran, kilang, taska ataupun di food truck, mengendalikan makanan di mana ataupun dari rumah. So kita dah dapat info ni dah. Kita buat polling ni sekali cukup dah. Lain kali kita boleh guna pakai. Sebab apa? Kalau kita schedule, tadi saya ajar pasal scheduling. Where you buat scheduling tu nanti, you boleh gunakan template. Template tu maknanya, you tak payah ubah-ubah dah, sekaligus je. You gunakan template yang sama je. So everything will come just like that ni. Maknanya kita dah ada setting kita. Untuk khusus pengendali makanan, satu template je. So polling tu tak payah ubah-ubah dah. Okay, nanti kita go through about how to nak schedule meeting menggunakan template. Okay, kemudian allowed show meeting control bar, allowed show meeting control bar during a meeting. Saya pun allowed ya. Meeting control bar ni kan, yang ni lah kot. Ya. And then show zoom window during screen share. Ya. Saya pun allowed. Screen sharing pun saya allowed. Who can share? Saya letak all participant. Kalau tak nak pun boleh. You boleh tukar kepada hanya host. Tapi kadang-kadang saya juga, kadang-kadang kita mesyuarat meeting kan. Kita nak, okay, boleh tak share. Tapi kita, siapa-siapa nak share pun boleh. So, depending how you want to control that, ya. Okay, disable the desktop for screen share in the meeting. Only allowed screen selected application saja. Saya, dekat sini, saya hanya screen share. Saya tak ada, saya punya desktop saya tak, inilah, saya disable desktop saya. Saya tak nak orang tengok desktop saya sebenarnya. Macam tu, kan? So tak ada penting pun sebenarnya kita nak tunjukkan apa? Konten kita kan, betul tak? Itu saja. So annotation kita on kan dia. So annotation ni allow you saving a shared screen with annotation. Only the user who is sharing can annotate. Okay? Allow saving and shared screen with annotate. So saya annotate ni adalah nanti satu features I'm sure that you dah biasa pakai. Tetapi hari ini saya nak terangkan, selain nak gunakan annotation, you boleh gunakan Jamboard. Sekejap lagi kita ajar Jamboard. Siapa yang pernah guna Jamboard? Pernah dengar? Tak? Okay, Pernah dengar pun. Okay, kejap lagi kita belajar Jamboard. Okay? Sebab Jamboard ni pun dia mempunyai satu feature sama juga dengan annotation ni. Tapi annotation ni adalah Zoom. Jamboard adalah Google. Tapi saya rasa tak kisah nak gunakan annotate ni ataupun nak gunakan Jamboard. Tapi Jamboard adalah pilihan yang boleh kita guna pakai juga. Nanti kita go through video about the Jamboard sekali lah. Okay. And then penggunaan whiteboard, allow saving and other whiteboard content, auto save whiteboard content when sharing is stop. Jadi bila dah habis dah, dia akan automatically save. Save lah, you nak save dekat PNG atau PDF. So saya ambil PDF sebab saya nak dia masukkan dia dalam supaya mudah untuk saya. So yang ini akan automatic masuklah rakaman you nanti. Bila you buat rakaman recording tu, baru benda ni akan keluar dekat situ nanti. Okay?
So whiteboard pun kita akan tunjuk sekejap lagi. Walaupun kita dah tahu, dah banyak kali guna, tapi saya suka guna whiteboard juga kerana dia nampak lebih interaktif. Ya. Okay. Remote control during screen sharing, the person who is sharing can allow others to control the shared content. Okay. And then non-verbal feedback. Okay, participant in the meeting can provide non-verbal feedback and express opinion by clicking icon in the participant panel. Sekejap lagi kita tengok. Panel tu ada dekat participant panel, dia ada icon. Cepatkan sikit. Yes or no. Kan? Slower. Kan? Ada kan dia punya non-verbal feedback kan? Dia nak buat thumbs up ke apa ke kan? Sekejap lagi kita tengok. Supaya saya onkan dia. Sebab saya encourage mereka gunakan non-verbal feedback. Ada juga meeting reaction. Ini saya sangat selalu guna. Contoh meeting reaction dia, okay. Kalau kita tengok meeting reaction tu adalah lebih kepada, okay, macam biasa tu lah yang thumbs up dan, sekejap ya. Kau boleh buat reaction, Huwaina? Boleh tunjuk, tu dia. Huwaina buat reaction kan? Okay. So, you have the reaction punya platform ya. Okay. Tapi saya nampak dekat sini, bila you screen share, you tak akan nampak dia punya panel untuk reaction. Mungkin. Ataupun memang tak ada. Dia, saya rasa masa you tunggu screen share, panel untuk reaction tu, saya tak nampak kat sini. Tapi bila saya tutup, automatically panel reaction tu ada. Okay. So, reaction. So, saya benarkan reaction dekat situ supaya orang boleh express. Sama ada baik ataupun dia nak bagi tepukan ke apa ke kan. Okay, allow remove participant to rejoin. Okay, allow remove. Saya onkan dia. Saya tak nak orang dah keluar tak boleh masuk. Faham? So, saya on. You terpulang pada masing-masing lah. Allow participant to rename themselves. Macam tadi kan, ada yang masuk tadi kan. Okay, so Marliana, tolong rename yourself. Marliana. Boleh tak tulis nama penuh dengan binti sekali? Boleh? Pergi, okay. Kalau participant tu tak tahu, ajar dekat dia, pergi dekat participant, tekan more and rename. Cuba sekarang. Ada siapa-siapa nak tukar, tukar je. Marlina. Boleh ke? Boleh tak? Boleh tukar sekarang? Marlina binti Ismail kan? Kalau ataupun host pun boleh tukarkan untuk dia. Kalau dia susah sangat, tak apa-apa saya tukarkan. Macam tu. Pun boleh je. Okay? Allow participant to rename themselves. Hide participant profile picture in meeting. Okay? Sebabnya ini kalau nak on pun boleh je sebenarnya. Maknanya bila kita tak nak gambar dia kan, kadang-kadang logo lah apalah, kita nak nama dia je keluar kan. Kadang-kadang dia tak on di video. Kita tak nak profile dia keluar kan. Kita offkan dia. Nak on pun boleh. Jadi macam tadi, kebanyakannya saya punya tadi off tadi. Bila saya off, saya nampak nama you saja. Saya tak nampak logo you. Profile picture you tak nampak. Sekarang saya on, saya akan nampak. Okay. Bila saya on dia, okay, saya akan nampak profile picture tadi ya. Okay. Okey, ada kemudian kita ada report to Zoom. Okey, yang ni add-on je. Host can report meeting participant to incorporate behavior of Zoom. Yang ni nak off kan pun boleh. Ni breakout room ni. Breakout room ni saya on, ada ramai yang cakap saya tak jumpa breakout room sebab dia tak on dekat sini. Bila dia tak on dekat sini, automatically breakout room ni function takkan keluar dalam panel dia. Okay. Allow host to assign participant to breakout room when scheduling. So, I boleh. Okay, kita boleh bagi dekat participant untuk cari siapa kawan-kawan dia nak dalam breakout room tu. Dia boleh assign. So, saya on kalau, okay, dia maknanya participant boleh pilih siapa team dalam breakout room yang dia nak.
Okay. Remote support allow meeting host to provide one-to-one remote support to another participant. Yeah. Okay. So I think you depending on the change may affect the breakout room. I think saya tak buat yang tu lah. Yeah. Remote support ni allow meeting host to provide one-to-one remote support to another participant. Maksudnya dekat sini adalah sekarang ni you sebagai seorang you bila nak breakout room, you boleh benarkan dia pun pergi ke rata-rata. Maknanya dia boleh pergi ke bilik ini, dia boleh bilik ke sana. Faham tak? Jadi kalau untuk saya tak payahlah sebab saya nak dua grup je. Saya tak nak ketua kumpulan ni pergi kumpulan sana tengok pula kumpulan dia ke mana. Apa cerita kat sana. Tak perlu. Tapi kalau you rasakan you nak buat pun you boleh. Tapi you on dekat situ lah. Remote support ni lah. Maknanya okey, kumpulan ini boleh pergi ke sana, kumpulan sana boleh datang ke sini. Untuk tengok check progress lah. Kadang-kadang projek tu satu projek kan. Kumpulan 1 dan kumpulan 2 kan. Kumpulan 1 cakap pasal planning. Kumpulan 2 pasal execution. Okey, saya nak you sekarang salah satu pada kumpulan ni pergi bantu kumpulan ni. Kumpulan ni tak siap lagi. Faham tak? Kumpulan ni dah siap. So you boleh hantar dia ke kumpulan lain untuk buat remote support. Ya. Okay, closed caption. Allow host to type closed caption. Yang ini saya tak guna. Saya tak nampak sangat. Nanti kita tengok ada video berkenaan closed caption ni. Saya pun kurang arif sangat pasal closed caption. Siapa-siapa yang ada nanti boleh share about the closed caption ya. Tapi saya memang ada video berkenaan closed caption. Bila you on je closed caption ni, dekat panel you nanti akan ada closed caption. Satu lagi button closed caption kat sana. Okay. And then language interpretation you boleh on if you want to. Okay, you boleh pilih language apa. English ke, Chinese ke, apa ke kan. Okay, you can buat pemilihan lah interpretation ya. Dia ada 9 language dekat sini. Okay. So you boleh pluskan dia, letak sana English. Okay, so letak English, you add-kan dia dekat situ. Okay, saya dah add translation. Kita tak payah translate bahasa lain kan, just required kan. So saya tak pernah guna tapi we can actually start. This is some of the new features yang ada daripada Zoom sekarang. Dia ada buat language interpretation, penterjemahan bahasa. Okay, nanti kita tengok. Far end camera control. Okay. Ini semua adalah feature-features baru yang saya pun belum explore lagi. Tapi baru saya on saja dekat sini. Lagi satu adalah virtual background. Untuk virtual background ni, saya pakai MacBook kan. MacBook saya lama. Tak boleh nak support. Faham tak? Jadi kalau tak boleh, then you gunakan green screen. Kan? Itu semua kita tak ajar you detail. Itu masa you pergi punya kelas nanti, your virtual classroom nanti kan, ataupun you boleh belajar. Sebab hari ni kita tak ajar you about all these things lah, tapi you boleh buat pemilihan. Tapi kalau macam you punya laptop can support, then boleh. Kejap lagi kita akan cuba. Ini semua kita tukar kepada macam Huaina dah buat kan. Ramai kan. Mana-mana yang dah buat tu, you boleh guna. Yang mana yang tak pernah buat tu boleh cuba the virtual. Okay. Use the video for virtual background. Allow use of videos. Kadang-kadang orang tak nak letak video sebab apa? Gangguan. Ada banyak pergerakan betul tak? Kat belakang kan? Jadi orang tak nak. Jadi macam sini saya set as allowed kan? Okay, video filter, turn on the video to allow the apply filter on their video. Maknanya video dia akan lebih cantik lah kot. Saya rasa dalam pemahaman saya dekat sini lah. Video filter kan. Kalau gambar pun kalau filter dia lagi cantik kan. So you use you on the video filter. Identify guest participant in the meeting webinar. Participant who belong to your account can see that guest or someone. Dia boleh nampak sama ada, sebab dekat sini adalah orang-orang yang dalam group ni adalah is belong to the account. Faham tak? Ada yang bukan daripada account. So participant who belong to your account can see siapa yang guest, siapa yang bukan guest. Maknanya bila you on dekat sini, dia boleh nampak lah. 24 orang ni adalah kita punya account punya holder. Yang lain tu bukan. So dia boleh tahulah sama ada orang ni orang luar ataupun orang dalam ya. Auto answer group in chat. Okay, allow user to add other or auto answer group. Call from members for user auto group but automatically answer for that user.
Yang ini saya tak pasti. Anyone ada pernah gunakan auto answer ni? Okay. This setting will have the same value of higher level setting kan. Saya tak pasti sangat. Ada siapa-siapa boleh tolong saya lah. Auto answer group in chat. Mungkin dia ada setting yang mana dia akan jawab automatically kot. Devin, terima kasih kerana bertanya soalan. Saya akan come back to you masa rehat nanti ke apa kan. Okay. So I'm not too sure. I have not used this before. And this features essentially is a new features yang Zoom added recently lah. Only use default email when sending email invite. Tak juga. Tak semesti juga. Kalau default takut you punya setting dalam tak kadang-kadang. Kalau default dia akan pilih satu je. Tapi kalau tak default you boleh pilih Google Outlook. Kadang-kadang dalam laptop you ada banyak account kan. So kalau saya tak set gitu dia akan pergi kepada mana-mana yang available. Google pun boleh ataupun your Outlook pun boleh ataupun your company account pun boleh. So sending email invite. Kejap lagi kita pun tengok macam mana nak hantar sending email invite. Yeah. And then use HTML format email for Outlook plugin. Ya. Tapi sebab saya tak pakai Outlook. So saya offkan dia lah. Ya. User formatting ya instead of plain text. Dia adalah penggunaan format untuk Outlook ya, for Outlook plugin. Saya tak gunakan Microsoft Outlook kan. So saya biarkan dia kosong saja. Kepada mereka yang gunakan Microsoft 365 ke apa ke, boleh cuba on yang ni. Supaya bila you punya text tu nampak lebih cantik lah. Ya. Allow user to select stereo audio for their client setting. Dia boleh user to select. Allow user to select stereo audio during a meeting. Dia boleh buat selection lah. You benarkan dia. Okay, so you onkan dia. So saya rasa tak payah nak control pun tak apa kan. Tak ada masalah. Allow user to select original sound in the client setting pun onkan dia. Select data center region for meeting, webinar hosted by your account. Maksudnya you kadang-kadang Zoom ni dia pilih negara-negara yang tertentu untuk dia server dia lah daripada negara mana. So untuk saya tak perlulah lantak engkau lah nak pilih server negara mana pun tak kisah. Faham? Tapi kalau you nak control, you boleh onkan dia. So tapi bila you onkan dia, mungkin you boleh cari negara mana yang you nak. Macam saya sekarang pakai United States, kan? Kalau ini negara-negara yang saya guna lah. Saya tak nak China, takut security system dia problem. Faham tak? Server dia daripada China saya tak nak. So saya ni, so you boleh je kalau you nak buat. Show a join from your browser link. Show a join from your browser link. Ini kalau nak on pun boleh. Okay. Ini semua feature-feature yang baru diguna pakai ya. Dan allow live streaming meeting. Yang ni saya allow. Kalau you tak allow yang ini, dekat panel nanti dia tak akan keluar. Sebab kadang-kadang kita buat Facebook live dan sebagainya kan. Kejap lagi nanti kita tengok dia. Okay. Show a custom disclaimer when starting or joining meeting. Okay. Ini memang tak boleh pun. Okay. Dia memang tak. This function tak available sekarang pun. Okay. Sepatutnya kalau you boleh on yang ini. Okay. Kalau you boleh on yang ini, you boleh. Ini semua adalah feature-feature baru yang saya nampak lah. Create your own disclaimer that will show in the start of all meeting hosted by your account. Disclaimer ni adalah untuk you maklumkan kepada pengguna you lah. Okay. You boleh nak gunakan gambar dia ke untuk tujuan promosi ke apa ke kan. Disclaimer you lah kan. Okay. Program ini akan dirakam ke apa ke kan. So saya tak nampak yang ini boleh able pun. Saya pun tak tahu, mungkin ada features yang saya tak on kan dia membuatkan dia pun tak boleh. Kan? So request permission to unmute. Tak perlu request. Sebab kalau tidak masalah. Bila you unmute kan everybody, dia nak minta you dulu, you baru di on kan dia. Tak mau. So you boleh control yang ini. Select option to schedule the request permission to unmute meeting participant and webinar. Permission once given will apply in all your meeting schedule by the same person. Yeah. And then email notification when a cloud recording is available, send a copy of a scheduled meeting to the host.
send to the alternative host. Terus kena save. So bila you on je ini, automatically habis recording you akan dapat. You akan dapat email. So you tak pening-pening nak mencari. Tapi kalau you tak nak pun boleh. Sebenarnya lebih baik you ada ini. Sebab you boleh copy je nanti nak hantar kepada BKKM senang. Ataupun nak forwardkan terus pun boleh je. Faham? Dia akan pergi kepada email yang you daftar. Recording. Your recording is ready now. Okay? Who attend join meeting before, when attend, okay? Notify host when participant join meeting before them. Okay? Yang ni. Saya akan dapat dalam email saya ada orang dah masuk dah. Faham tak? Kadang-kadang kita bagi dia link awal-awal, meetingnya besok hari ni dia masuk. So saya akan dapat info dalam email saya. Dia akan alert, jangan esok lah bukannya hari ni lah. You kena boleh contact dia kalau you nak. Kadang-kadang dia orang main cuba je. Pun boleh. Okay, when meeting is cancelled, notify host and participant when meeting. Ini kalau saya cancel meeting, everybody will dapat notification melalui email. So saya on kan dia. Especially when kita hantar melalui email sajalah. Kalau kita hantar manual by link tak dapat lah, dia akan tak dapat info lah. Bila kita invite melalui email, mereka automatically akan dapat information about cancellation of the meeting, ya. When an alternative host is set and removed for a meeting, notify an alternative host who is set or removed. Faham tak? Bila we send invite, kita akan juga letak host dan siapa dan sebagainya kan, co-host ke apa ke kan. So dia pun akan dapat, dia bukan host lagi, bukan co-host lagi. Okay, when something scheduled for a meeting for a host, when someone, okay, notify the host that is a meeting is scheduled, reschedule or cancel. Kalau orang lain yang setkan untuk kita, host dia akan dapat information tu lah. Ya, host tu akan dapat information. Okay, bila dia setkan. So saya cadangkan all on saja semua ni. When the cloud recording is going to the permanently deleted for trash, notify the host 7 days before recording is permanently deleted from the trash. Ini pun on kan dia. Jadi kita dah tahu ada recording yang akan padam dalam masa 7 hari. So you boleh save semua dalam you punya hard disk. Okay, blur snapshot on iOS app switcher. Yang ni saya tak tahu, mungkin tak perlu. Kalau siapa yang tahu mungkin ni boleh buat lah. Kalau saya tak, saya just leave it as it is lah. Invitation email, yang ini you boleh tukar. Kan kita hantar email kepada, bila kita buat meeting, kita hantar email kepada orang kan, betul tak? Ya, so jadi yang ini you boleh hantar kat sini, you boleh tukar balik semua. Faham tak? Tukar nama dia kepada peserta ke, terima kasih kerana berdaftar dan khusus latihan pengendali makanan, berikut adalah, buang yang mana you tak nak. Kadang-kadang berbagai-bagai macam-macam ada kat situ kan. Dial from location lah, one tap mobile lah, semua you buang. Terima kasih. You boleh gunakan template ini untuk cantikkan lagi you punya email tu nanti bila you hantar. Ataupun bila you copy you punya dekat link nanti, macam tadi Huaina bagi saya link tadi kan. Link dia bukan main panjang bagai gila kan. Yang itu pun you boleh shortcut kan dia. Gunakan short link nanti. Yang tu macam tadi kan, kadang-kadang link dia ber-3-4 baris kan. Padahal boleh letakkan short. Yang itu you boleh gunakan option, tapi tak boleh guna dekat sini. Tapi dalam masa you nak hantar dalam WhatsApp nanti, instead of link yang keluar dekat sini, you padam dia, you gunakan short link yang you create. Macam mana nak gunakan? Siapa yang biasa gunakan short link? Huaina pernah guna short link tak? Ataupun Tak pernah. Cuba Google short link tengok. Get short link. Cuba Google sekarang tengok. Pakai Bitly boleh juga? Boleh. Apa-apa pun boleh. Itu adalah salah satu, nampak kemas lah kata orang kan. Itu je. Dia ada banyak short link. Ada tarik sampai Google je. Ambil yang link Zoom ni letak kat sana. Lepas tu get a link dan you dapat link yang baru. Tapi you test dulu link tu sebelum you guna pakai. So kadang-kadang kita nampak link dia pendek kan. So benda tu you boleh buat lah. Okay. Kemudian yang ni you boleh ubah lah. Macam sini saya ubah kan. Terima kasih. Kan. Saya nak tambahkan ke apa ke kan. Saya nak tukar yang dekat sini pun boleh kan. Macam. Okay. Sekejap
You boleh tambah kat sini kot ataupun you boleh padam kat saya tak tahu boleh padam ke tidak. Ini dia tak benarkan padam lah kot, ya. Tapi you kena pastikan you punya setting of region betul. Kalau tidak dia akan pergi Singapore, US, London bagai kan. Tapi you boleh tambah more content here. More content here. Saya rasa ada bahagian-bahagian yang you tak dah memang dia dah fixkan dia macam tu. Sebab dia tak nak ada gangguan. Faham tak? Contohnya topic of meeting. Dia akan keluar bagaimana yang you buat. Time meeting dah ni, link dah ada. Ini semua ada. Okay? Tetapi bila nak hantar dalam WhatsApp, benda-benda ni nanti you padamkan dia dulu. Kan? Ataupun you kalau WhatsApp kalau you boleh padamkan benda ni. Even dalam Google nanti pun you boleh padamkan juga. Nanti saya tunjuk macam mana sebelum you hantar email, you boleh edit dulu baru you hantar kepada semua orang. So lepas tu scheduling privilege, assign. Kalau assign ni you tak boleh bagi contohnya saya tak beli account ini kan. Saya tak beli account ini, saya tak boleh schedulekan untuk you. Tetapi kalau contohnya Encik Abdul Rahman dengan Marlina, okey saya tak free, Encik Abdul Rahman boleh tolong schedule kan untuk saya punya buat meeting. Sebab dia consider is satu account ni consider satu company. Faham tak? Satu account satu company. Jadi orang lain boleh tolong kita buat. Tetapi kalau orang tu tak ada dalam account ini, kita tak boleh assign dia. You faham tak apa yang saya maksudkan dekat sini? Kalau you nak orang lain, macam saya bos, saya beli produk ni. Takkanlah saya nak buat meeting lah bagai-bagai kan, nak buat jemputan meeting semua, staff saya yang akan buat kan. So saya boleh assign staff saya, tapi staff saya tu mestilah pembeli akaun 24 orang dia dalam salah satu email. Dalam akaun ni saja boleh, kalau tidak dia tak boleh. You tak boleh suruh, okey saya sendiri, saya dalam akaun ni tapi saya suruh orang luar yang tak dalam akaun ni untuk assign meeting, tak boleh. Okey. So ini kalau you nak ubah, you boleh ubah kat sini bagi nama. Contohnya kalau saya letak nama saya sini kan, nampak ni saya letak Zainuddin2025@gmail.com. Saya letak kat sini, saya assign, dia akan keluar apa? Cannot find user in your account. Sebab dia bukannya dalam nama yang 24 orang tadi, nampak? Tapi kalau I letak nama salah satu daripada account holder dekat sini, boleh. Okay. Okay, saya rasa itu saja bahagian setting lah. Try to find out more about setting. Ada benda-benda yang saya pun nampak, ada benda yang baru saya pun tak pasti. Tetapi you boleh explore lah. Dan lagi satu saya nak minta juga you tengok dalam recording ni. Dalam recording, nampak? Dia akan keluar. Kalau kita untuk hantar dekat LPM, kita kena cari dekat sini. Nampak saya punya kursus-kursus yang lepas semua kan? So you boleh share ataupun you boleh save. Yang itu you boleh pilih tarikh-tarikh yang you nak. Okay, daripada berapa hari bulan, 1 hari bulan sampai ke 15 hari bulan. Lepas tu saya search tengok kan. Okay, segala-galanya meeting saya apa semuanya ada dekat sini. Banyak kan. Semua ada keluar kat sini. Itu recording lah. Webinar ni kalau kita tak beli webinar. So you tak boleh nak buat webinar. Kalau nak buat webinar, you kena purchase extra. So you boleh ignore lah. Okay, kita tak boleh menjalankan webinar punya features. Okay, kemudian kita ada juga ada admin pula, ada dashboard kan. Okay, dia akan bagi tahu info-info lah. Top user ke apa ke kan. Dekat sini dia akan ada dia punya report dia lah. Okay. Ini report ni adalah untuk account yang saya beli ni saja. Faham tak? Okay. Ini masa saya beli account, saya beli dengan SLPM lain dulu. Nampak nama-nama dia orang semua ada dekat sini kan. Okay. Okay, so macam saya guna paling tinggi juga lah 24,000, tapi saya ada 2 akaun. Kalau campurkan dua-dua akaun saya memang paling tinggi lah kot. Sebab saya pakai saya ada beberapa akaun kan. Ya, so macam sini
adalah yang lain semua pakai sangat kurang kan, betul tak? Ya. Dia pakai berapa kali je, sikit je dia pakai. Okay. So, itu adalah dia punya dashboard tadi tu. Sekejap ya. Sekejap. Share content. Okay, selain daripada dashboard ya. User management, nanti you ni you explore balik lah. Okay, you explore information ya. User management dekat sini ada all the previous punya training. Okay, under the meeting kan? Oh sorry. Sekejap. Tadi under the room management kan, dia ada banyak features kat sini. I think you kena explore sendiri lah. Dan dia ada account management, account profile, okay, billing apa semua tu. I think one you may want to just track saja lah. But most important thing saya nak fokuskan lebih kepada about meeting management sajalah, iaitu what is upcoming meeting, apa yang previous meeting, okay, dan apa personal room meeting. Kalau you ada buat personal room meeting you kan, and then meeting template. Ini meeting template. Apa-apa meeting yang you save dia akan masuk ke meeting template. Okay, kejap lagi saya akan tunjukkan you all the bagaimana nak savekan as a meeting template dan lain-lain lagi ya. So sekarang ni saya tak nak go through detail sebab masa pun sebenarnya kita allocate 1 jam je. Sekarang ni saya nak go through the main features of the Zoom itself supaya kita are clear about each step or bagaimana kita boleh maximize use of the features. Okay, sebelum saya move into that part of it ada soalan tak? Okay, Nur Bahia, you punya ni apa screen tu tak compatible sangat. Mungkin that's why dia ada nampak ada tak clear sangat ya. Okay, tak mengapa. Sekarang ni saya nak tanya ya. Ada soalan tak berkenaan dengan setting tu? You can play, you can try. Daripada situ you pun boleh tahu. Itu most important thing, you run through one by one lah supaya you tak miss out anything. Okay? Ada soalan tak pasal yang setting tu? Ya? Ada apa-apa soalan daripada ahli? Boleh ajukan pada Encik Zainuddin? Ataupun ada yang nak sharing ke, ada apa-apa tips lagi setting? Okay. Kalau tak ada kita teruskan sekejap lagi boleh? Sekejap kita teruskan sikit ya. Ya, Waina okey ya? Boleh saya teruskan ya? Okey, silakan. Okay. Kita akan tengok features yang pertama. I'm sure that dalam you punya sekarang ni kita dah stop sharing, tetapi kita akan tengokkan number one is under mute my audio. Under mute my audio tu, dalam sistem tu dia ada banyak kan? So you boleh tick kan dia adalah built-in microphone. You akan kena tick kan dia beberapa area dekat situ ya. Satunya biar yang paling penting ya, you tak payah set banyak, built-in output internal speaker, built-in microphone. So yang ini you mesti kena on kan dia. Kalau you both you tak on, cuba pergi dekat mute tu, tolong pergi dekat mute, ada tak benda tu? Cuba you tekan tengok. Ada ke mute? You pakai desktop ke? Ada tak. Ya. Okay. Tetapi setting ni you boleh mainkan setting dia lah. Contohnya, okay, you buka dia and then you can actually look at the okay. Kalau you masuk dekat setting ni, okay, switch to phone audio. Okay, leave computer audio. Okay, lepas tu dekat yang paling bawah sekali you ada audio setting. So dalam audio setting ni you kena pilih lah. You boleh test mic dan sebagainya. Dia ada join audio by the computer. Okay, mute microphone when joining a meeting. Enable stereo. Press and hold space key to contemporary unmute yourself.
kadang-kadang you malas nak unmute, you tekan je ni, tekan apa space bar pun boleh juga. Tapi itu you kena setting kat situ lah. Maksudnya kalau audio setting kan. Okay. Maknanya you boleh settingkan dia, maknanya you pegang space bar, you boleh unmute kan participant. Unmute yourself. Okay. So audio tu you kena play with it, and the most important thing, you test your audio, you boleh dengar, orang pun boleh dengar, and then everything is clear. That is good enough already. And you just need to know mute and unmute. That's it. How to mute and unmute saja. Mute and unmute, you boleh gunakan option yang you ada dekat participant tu. Okay. On video pun not necessary for you to know detail sangat, tetapi yang most important thing dalam video setting tu you boleh gunakan FaceTime HD camera. Okay. Under the video setting tu pula you boleh tick lah yang mana you rasakan sesuai untuk you. Ada satu feature kat sini dinamakan touch up my appearance. Tu nampak muka kita lagi cantik lah. Okay. Sekejap ya. Okay. Then you ada virtual background kan? Okay. Tadi I think I on the virtual background. Saya punya komputer tak compatible because saya pakai Mac 10.2. Dia nak at least 10.3 and above kalau tak silap saya. So siapa boleh cuba pakai virtual background ataupun nanti boleh cuba sendiri pun. Ya? Encik Mahfuz dah boleh tu? Encik Mahfuz dah buat? Boleh. Just belajar jugalah guna ya. Marlina boleh try? Kalau dengan handphone dia tak boleh Handphone boleh. Tapi tengok handphone you compatible ke tidak lah. Handphone boleh. Cik Hanif, untuk handphone saya dah try search lah. Untuk Android dia tak support, tapi for iOS dia support. Oh, okay. Saya masalah saya dengan my laptop, tapi dengan iPhone saya I have no problem. Saya handphone memang problem sebab ni Huawei yang tak support Google. Okay. So kadang-kadang saya tengok ramai yang tulis sana dia letak banner belakangan, letak sekolah latihan pengendali makanan lah, you punya logo lah, all these things you boleh belajar buat lah. So you can try that, but dekat under video tu I think you kena play the setting sajalah. Saya tak adalah katakan ada one way of setting. Kalau you tak nak touch up muka you pun boleh, nak pakai HD ke tak nak HD pun boleh. Kadang-kadang you tak nak pakai banyak sangat dia punya bytes dia dan sebagainya, you gunakan yang biasa. So that one is a very simple, very straightforward. Okay. Yang penting adalah you tengok dekat sini adalah security. Under security kan you nak lock meeting ke apa ke kan. Biasanya saya tak nak lock meeting. Kalau lock meeting nanti dia dah keluar dia tak boleh masuk dah. Takut nanti dia tak boleh masuk. Lepas tu enable meeting room. Okay, allow participant. Ya, saya enable meeting room. Kalau saya tak enable meeting room, maknanya meeting room tu dia orang masuk terus boleh masuk je. Ya. Dekat sini ada juga screen share. I allow participant to screen share. I allow participant to chat. I allow participant to rename. I allow participant to unmute themselves. Okay. And then I also boleh dalam security I boleh juga remove participant. Dalam security punya option juga I boleh report participant. So itu adalah security features. Boleh tak buka security features yang you ada? Ada tak benda tu? Ada. Ada kan? So you ada semua tu kan? So you just settingkan dia macam tu je. So you dah tahu dah. Oh okay, saya security setting saya okay. So to allow participant banyak saya bagi flexibility. Sebab saya nak dia ada interaction kan? Itu je. Ada soalan on the security? Are you clear on the security?
Okay, clear. Boleh. Okay, next is participant. Kalau tengok participant, okay. Okay, participant. Sekejap ya. Okay. So, I have all these participant. Kejap ya. Saya tak tahu sampai tiba-tiba saya main setting pergi all under the remove pula. Ya, kejap. I kena setting balik semula. Now okay dah. Okay. Now okay dah. So, under the participant, okay, saya ada apa? Nama saya, dia akan keluar host dan co-host punya nama akan dulu. Yang lain semua dia akan follow by others lah. Ya. Tapi kalau orang tu ada bagi reaction ke apa ke, dia akan keluar dulu, nama dia akan keluar. Dia tengah chatting ke apa ke, nama dia akan naik dulu. Kalau tidak, dia akan go on the alphabetical order. Dekat situ juga ada more. Dekat more tu, dia ada edit profile picture ataupun nak rename. Nampak? You sendiri boleh edit you punya profile picture kalau you nak. Ataupun you nak rename nama you pun boleh. You boleh gunakan yes. Nampak? Yes. No. Nampak? You boleh tekan no kan? Okay, you tekan go slower. Okay, go faster. Lepas tu ada okay, I nak pergi I need to take a break. So I letak gambar, nampak gambar kopi tu. Sebab contohnya jadi cikgu dah tahulah dia nak ambil pergi break. Masa dalam kelas ni cakap kalau nak pergi toilet perlu gunakan ikon ni nak pergi. Maknanya kita tahu. Tiba-tiba dia hilang, kita nampak dia dah letak dah coffee break. Walaupun bukannya coffee break. Ya, faham tak? Ataupun away. Dia atau coffee break ataupun away. So gunakan ikon ini untuk bagi satu engagement dengan kita punya. Sila gunakan option tu sekarang. Yes, no, go slower, go faster. Okay. And then kita ada dekat bawah tu under more, mute participant upon entry. Tu semua you boleh settingkan dia. Kemudian invite. Tekan invite tengok. You boleh invite tak? Maybe host, hanya participant tak boleh invite. Host dengan co-host saja boleh invite. Okay. So kalau you tekan invite, dia akan bawa kepada satu page. Nanti you boleh cubalah. Okay. Dia akan bawa ke page. Nama-nama orang yang dalam grup tu ada semua dekat situ. Okay, cuba contohnya, you boleh invite orang-orang yang ada dalam ni, 24 orang ni you boleh invite. Gambar dia akan keluar, profile picture dia akan keluar. Huaina boleh cuba tak? You sekarang co-host kan? Boleh tak you invite tengok? Okay. Boleh. Encik Mahfuz boleh invite tak? Mahfuz? Encik Abdul Rahman boleh invite tak? Tekan Boleh invite. Huaina apa akan gambar-gambar semua, gambar 24 orang dalam tu kan? Ya, betul. So you tekan-tekan je. You tekan-tekan je. So lain kali you nak invite yang 24 ni, you tak payah pakai, you hantar je, buka je tu, invite macam tu je. Oh. So orang 24 ni dia akan ada nama dia dalam tu. Dia nampak tak? Kalau tak nak, contact, sebab dia dah masuk dalam auto contact. Dalam auto contact ni kita ada Amaratus, Arthur, Haris, Sanggita, Wesley. Ini saya punya. Sebab account saya. Tapi account you siapa-siapa nama dalam tu? Huaina? Macam Cik Mahfuz, Nabila, Subaya, macam-macam lah. Semualah, 24. So you dah faham kan? Okay. Yang lain pula, Natra, boleh tak you buat invite? Apa you appear kat situ bila you buat tekan invite? Natra? Hello? Tak respon. Okay. Kejap. You tekan invite, apa yang nampak keluar kat situ? Bila saya tekan invite, dia akan keluar pergi ke messaging, messenger, Truecaller, Gmail, email. Okay. Mungkin sebabkan you host and co-host, saya rasa you boleh invite. Ya, but mungkin lain. Ya, betul. Participant, I think dia different features. You boleh pergi kepada you punya email kot. Yang tu kita kena try and error sebab kita pun jarang guna, tapi this is the thing that you need to explore a bit lah kan, sebab
Macam saya dengan you pun same level juga. Kita pun dalam first time user ataupun tak pernah gunakan this kind tu. Saya selalu bila saya buat dia akan pergi kepada Gmail kan. Saya tekan sebelah nampak? Gmail nampak? Saya boleh pilih sama ada default, Gmail ataupun Yahoo Mail. Sebab saya ada 3 email dalam saya punya sistem. So dia akan appear kan. Dia tak akan keluar Outlook kat sini. Nampak tak? Ya? Okay. So kalau saya tekan ke Gmail, dia bawa saya kepada Gmail punya account. Boleh cuba tak? Boleh cuba tak sekejap? Okay. Ya, dia akan bawa ke Gmail dan saya boleh letak email diorang tu juga. Clear? Boleh tak? Boleh cuba nanti ya? Saya tak nak ambil masa lama sangat nak ajar ni. Sebenarnya you boleh cuba dan it should be no problem. It's a very straightforward lah. Okay. Betul tak? Saya nak mempercepatkan sikit. Bukannya apa? Sebab saya rasa benda-benda tu at least you tahu, you hands on, you boleh pass dah. Ya? Kemudian chat. Biasa je chat semua dekat sini. Short link tadi kan ada. Okay, ada file transfer. Boleh siapa-siapa transfer file tak? Co-host boleh transfer file untuk saya? Gambar ke? Tak boleh. You tak boleh? Tak ada. You tak boleh ya? Okay, saya akan cuba. Tak boleh. Tak boleh, saya akan cuba. Saya hantar satu file lah. Dapat tak? Saya tengah loading. Dapat kat mana? Okay, dekat chat. Oh, dekat chat. Okay. Saya pun dapat. Boleh kan? So, kita boleh hantar. Saya boleh hantar satu file dekat you. Transfer file. So, tiba-tiba dia cakap, saya tak dapat. Nota saya tak dapat. Borang saya tak dapat. Okay, kejap. Saya bagi borang sekarang. Macam tu. Nampak? Muhammad Huzaimi Abdul Ghaffar, dia share some document kan to everyone, dia tak? Saya pun tengah hantar sekarang, nampak? Saya hantar sijil. Contoh, saya nak tengah ajar you. Okay, contoh sijil. Khusus latihan pengendali makanan mengikut piawaian yang ditetapkan oleh KKM. Contoh, saya bagi. Sekarang ni saya sedang menghantar contoh sijil tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada sijil yang saya sertakan dalam group chat ini. Sila buka dan semak bagaimana sampel sijil tersebut. Nampak? Okey. Dapat tak? Nampak dah tengah loading ke bukan? Nampak? Okey. Cuba tekan sijil saya yang saya hantar tu, nama dia Tan. Okey. Dekat chat ke Encik Zainuddin? Ya, dekat chat. Macam saya tak dapat pun. Yang lain nampak tak? Ada. Ada? Nampak? Ada. DF file. Ya. Saya tak dapat. Saya tak pasti, mungkin you punya, saya tak pasti tapi you tengok kat chat. Mungkin diorang guna phone. Mungkinlah PDF dia tak ada setting PDF kan. Macam mana dia file tu tak recognize dia punya transfer ke apa ke kan. Mungkin ada masalah lah. Laptop okey. So at least kita dapat. Okay. Boleh? Encik Zainuddin, yang pasal invite tadi, so maksudnya kita punya link ni partisipan pun boleh invite ada partisipan. Boleh. Kalau nampak gaya daripada tadi tu saya nampak boleh lah. Kalau setting dia dia bukannya exclusive meeting, bukannya registration meeting kan. Boleh. So kalau macam registration meeting tu memang dia prohibit lah. Memang tak boleh. Okay. Tapi nanti saya nak ajar you pasal registration tau. Sekejap lagi sebab ada benda yang saya tahu yang mungkin saya tak katakanlah you orang tak tahu kan, tapi mungkin saya nak ajar you sebab itu interesting cara saya buat. Sebab ada orang telefon saya tu, Encik Zainuddin, you punya registration special lah and something that you can do lah kan, which saya rasa saya nak berkongsi je lah. Saya rasa macam tapi ada yang dah buat, pernah buat kan, tapi saya nak share dengan you. Webinar yang saya jalankan selalu saya buat macam tu kan. So nampak dia lebih kemas lah bila yang tak invite, especially when you have a high profile punya program kan. Now okay, tadi kita cakap pasal chat kan. Ada soalan? Explore lah. I ingat it's a
benda ni kan. Tak payah saya pergi detailkan sangat ya. Boleh ya, chat ya. And then screen share. You ada berapa? Ada screen share satu. There's a whiteboard. You tahu whiteboard kan? Participant tak dapat nak screen share. Okay, boleh nampak tak whiteboard saya? Boleh? Okay. Okay, saya selalu gunakan ini. Saya ambil teks ni, saya letak sini. Okay. 7 langkah mencuci tangan dengan betul ke apa ke kan? Mencuci ke apa ke kan? Kalau contohnya lah kan. Okay. Dengan betul. Okay. Nombor 1. Okay, suruh dia nak type pun boleh. Saya minta dia type kan. Dia boleh access kan? Siapa boleh access annotate ni? Ni, boleh tak? Tak allow. Kalau tak allow, ini setting lah problem lah. Setting lah kan? Kalau tak allow, is a setting lah. That means this is setting. Kalau tidak, why not Ibrahim requesting remote control of your screen share? So kena pergi dekat atas tu. Dekat bahagian atas tu ada pilihan. Annotate. Dekat view option, dekat atas tu, dekat annotate ada pilihan. Kenapa? Yang mana satu? Okey, pergi bawa cursor tu ke atas sampai jumpa view option. Klik view option. Kat bawah tu dia tulis annotate. Annotate. So nanti dia keluar lah pen apa bagi semua. Dia boleh dah. Sekarang kita cakap okey, kita dah minta satu orang untuk memberi listkan semula 7 langkah dengan cuci tangan dengan betul. Okay. Nanti buatlah, nanti belajarlah buat. Memang dah buat. You orang dah pandai pun sebelum ni kan. Tapi kalau bolehnya, gunakan ini. Sebab macam selalu saya akan buat, saya akan ambil ni kan. Okey, saya cakap, okey, kita ada kawalan bakteria. Cara-cara kawalan bakteria kan. Satu, saya tulis sana M kan, M. Lepas tu saya kosongkan dia kan. Lepas tu saya letak 2. Okey, A kan. Betul. M yang pertama, apa dia? M, A, K. Cuba teka. N, A, macam ada interaksi lah sikit. Oh, makanan. Okay. Nampak tak? Dia buat macam satu interaksi kan. So kena bagi dia macam. Siapa boleh jawab? M, A, K, A, N, A, N. Makanan. Kawal makanan yang mempunyai high protein and high carbohydrate. Nampak tak? Kawal menggunakan asid atau bahan pengawet. Kan? Kelembapan. Kena lah. K, S, suhu, masa. Buat macam tu. Okay? And you boleh. And this one juga. Sekarang kita masuk mana? Dah masuk bahagian annotate dah ke? Whiteboard dia. Whiteboard. Ini adalah gunakan whiteboard lah. Tapi dalam whiteboard pula, you boleh annotate lah kan. Gunakan spotlight kan. Ini. Okay. Spotlight kalau you nak guna, macam ni lah. Nampak? Jadi orang tahu mana satu yang you tunjuk sekarang ni. Ini adalah contoh dia. Macam ni nampak? You boleh pusingkan dia. So dia boleh fokus kat sebelah sini. You nak erase kan? Boleh erase kan dia. Okay? Nampak? You boleh erase. Saya erase sekarang. Nampak? Saya ambil pemadam, saya padam. Okay? Okay. So saya boleh padam, saya spotlight. Saya boleh gunakan stem. Okay, saya nak letak gambar love. Love, 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 love. Nampak? Okay. Saya nak draw ni. Saya boleh draw dia. Nampak? Pen ni saya boleh ambil. Saya nak draw. Saya ambil text. Saya boleh textkan dia. Saya boleh undokan dia balik. Saya boleh redokan dia balik. Saya boleh clearkan dia balik. Clear all drawing. Saya boleh savekan dia. Okay? Saya harap banyak benda baru you dapat lah. Itu je lah kan? Ya. Ataupun benda yang sama yang you dah tahu tu tapi tak apalah, simpan dia sebagai peringatan je lah. Kalau dapat, ini cerita benda lama ni, dah tahu dah, cerita lagi untuk apa. Okay, kemudian kita cakap pasal tadi. Okay, under the screen share, you boleh guna screen. Kalau tengah share video, tolong tekan share computer sound optimize screen share with video clip. Kena tekan dia kat situ supaya bunyi dia lebih kuat dekat sebelah sana. Ada tak? Cuba tekan sana. Cuba tekan screen share. Boleh tekan screen share ke tak ada? Tak boleh
Tak boleh. Tapi ini saya nak ingatkan nantilah. Saya nak ingatkan nanti, okay, bila you nak screen share, kalau you nak buat video dekat bawah tu, okay, ada button tu you kena klik-klikkan dia supaya bunyi kat sana kuat. Dia akan keluar bunyi dia daripada sistem komputer you. Kalau tidak, dia akan bunyi, dia tak bunyi kuat video tu. Nanti cubalah. Ada. Ada kan? Ada. Ada okey lah. Screen share dulu. Tunjukkan dekat screen share. Dia lebih kepada content. Share content. Okey? Boleh? Boleh tak kita teruskan ni dah dekat pukul 5, dah dekat 2 jam dah, saya sepatut 1 jam ni tadi. Kalau sekali kena buat 2 jam lah. Okey, kita cepatkan sikit boleh? Okay, polling nak tahu tak macam mana nak buat polling semua? Balik nanti buat polling. Buat exercise polling. Okay. Siapa yang tak jawab polling, tolong jawab polling sekarang. Relaunch balik polling tu. Puan Aina, boleh tak? Boleh relaunch balik? Semua dah jawab. Semua dah jawab. Okey, tak apa. So, polling tu you tahulah macam mana nak buat ya. Nak kena create lah soalan-soalan yang bersesuaian lah. Supaya you gunakan polling tu untuk you control the crowd ke, untuk menghormati orang yang ada dalam tu lah. Jangan cakap ikut shot sendiri je. Macam you lah pandai sangat. Padahal dia orang lagi pandai. Kan, dia orang pun dah lama gunakan Zoom ni. Sebenarnya saya gunakan ni sebab kita punya level ni ada yang baru kan. That's why saya resetkan lah. Yang mana dah faham tu, dengar je lah kot kan. Alah, benda ni saya dah tahu. Tapi ada yang langsung orang tak pernah dengar. Tak pernah tahu. Jadi saya kena buat cara macam tu. Sebab kita punya level tu agak berbeza kan. Betul, So untuk benefit orang, so kita bagi benefit orang yang tak tahu. Tapi orang yang dah tahu, dia apa sebagai peringatan. Macam tu je. Okay, record. Kalau record ni kalau boleh automatic you record. Tapi you boleh pause jugalah kan. Ya. So kalau boleh masa setting tu, nanti kejap lagi kita tengok macam mana nak setting schedule meeting. Breakout room. Breakout room, okay. Kita nak buat. Pernah buat tak? Siapa yang, I'm sure that many of you, siapa yang tak pernah buat breakout room ni? Tak pernah. Benda tu apa? Okay, untuk apa? Okay, saya bagi peluang lah siapa orang lain bercakap yang selalu buat breakout room ni. Boleh tak? Saya gunakan breakout room ni sebenarnya untuk jadikan pembelajaran saya lebih berkesan. Kita gunakan untuk LDK, latihan dalam kumpulan. Okay, why not? Since ada yang tak pernah buat, untuk apa? Jadi peluang untuk kita belajar sama-sama. Okay, boleh? So, untuk ini, untuk breakout room ni kita akan pecahkan kepada 2 kumpulan. Tajuk perbincangan anda adalah lebih kepada apa yang saya pelajari daripada Zoom ini hari ini. Okay, satu benda yang saya belajar lain daripada yang saya tak tahu dan saya tahu hari ini. Itu perbincangan, itu you punya perbincangan you. Okay, setiap kumpulan mesti listkan 5 perkara baru yang mereka belajar dalam Zoom. Macam tu. 5 perkara. So perbincangan dia adalah tajuk dia adalah setiap kumpulan perlu menyenaraikan 5 perkara baru yang dia belajar dari sesi Zoom hari ini. Okey, jadi untuk itu saya sebagai host, saya boleh pecahkan kepada 2 kumpulan, 3 kumpulan depending on number of participant. Bila saya pecahkan dia dalam features of breakout room, dia ada cara you nak buat 1 hari sebelum masa you settingkan tu, you boleh pecahkan dia dalam kumpulan pun boleh. Tapi itu bahaya sebab pada hari tu ada yang tak datang lah, bagai macam-macam kan, betul tak? Tetapi pada hari yang pertama pula biar dia auto, tak kisahlah korang siapa-siapa. Tapi kalau bila you dah auto kan dia, you boleh adjustkan dia. Siapa you nak tukarkan dia. Orang ni pergi satu, orang nombor 1 pergi nombor 2 pun boleh. You boleh agihkan kumpulan tu balik nanti. Malam ni siapa yang tak pernah buat, saya cadangkan you mungkin you boleh bagi dekat siapa yang tak pernah buat tadi, jadi hostkan dia. Saya akan jadikan you host. Co-host boleh buat breakout room kan? Jadikan dia Huwaina, jadikan tak ada. Co-host tak boleh. Okey, kalau macam tu, saya akan jadikan Nur Bahia sebagai host ya. Sekejap. Sebab dia yang cakap tadi saya tak pernah buat kan?
Okey, saya dah jadikan you sebagai host. Ada tak breakout room dekat bawah tu? Ada? Okey, cuba tekan breakout room tu. Okay. Lepas tu apa ada? The assign 12 participants into one. Okey, assign kepada 2 kumpulan sekarang. Okay. Create room. Create room lah. Create room. Okey, kemudian rename kan dia. Kumpulan 1 nama kumpulan apa? Nama kumpulan apa? Tanya dalam kumpulan nama apa. So you boleh rename kan dia. Okey, kumpulan A, kumpulan B. Buat je dulu. Okey? Dah. Dah buat. Okey. Yang nombor 2 tak boleh. Okay. Okay. The host is inviting you to join breakout room. Okey. So, kita kumpulan apa ni? B. Nama kumpulan kita apa? B. Apalah. Okey, sembang. Cakap 5 benda. So, sembang cepat. Benda baru breakout room lah. Okey. Dapatkan seorang ketua lah listkan semua. Satu ketua, okey, bincang. Satu orang akan present sekejap lagi. Okey, now kalau tak sempat lagi dia dah return balik. Cepat-cepat. Okey lah. Dia nak return balik kan. Lagi 1 minit dia akan pergi ke sana. Break will close in 51 minit. Cik Zainuddin. Kita boleh set berapa lama breakout room ni on Tak ada. Dia tak ada features tu. You boleh control kat dia. You boleh tutup bila rasa you nak. Oh. Saya tak pasti ada ke tidak, tapi you boleh tengok. Saya rasa saya tak nampak features tu ada. Maknanya host yang bagi masa berapa lama untuk buat breakout room? Ya. Sebab you boleh control. Bila you tak nak, you boleh tutup dia. Cik Zainuddin, time breakout room tu memang kita tak tahulah apa yang room satu lagi discuss ke apa ke. You boleh pergi ke sana nanti. Sebagai host, you pergi, you boleh join bilik dia. You boleh datang ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Cuma host sajalah Bukan, tadi saya dah ajar kan. Hilang lah. Cik Zainuddin, unmute. Tadi kan kita bagi tahu, you boleh assign participant remotely, support remotely kan, betul tak? Selain daripada host, participant pun boleh ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Boleh. Kalau you nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Tapi tu kena setting kot. Ya, kena setting. Okay? Okay, buat. Mana dia dah hilang. Tak apalah. Nanti dia masuk balik. Ke mana Nubahiyah jadi host tadi untuk breakout? Okay tak? Unmute. First time user, so dia macam pening sikit. Okay. Alright. Okay. Tapi kalau bila breakout rooms tu, dia macam maksudnya separate room memang tak boleh communicate. Dia asing-asing ke macam mana? Dia asing-asing. Ya. Kita partisipan tak dapat nak berkomunikasi dengan kumpulan B. Kumpulan lain. Host saja yang boleh pergi bilik yang mana-mana. Okay. Boleh? Nanti pelan-pelan belajar lah. Tak nak lah ada detail sangat. Sebab detail sangat kan macam berjam-jam sampai petang tak habis nanti. Boleh je kan? Dia dah buat sekali, kedua dah rasa seronok dah. Okay, dah rasa macam dia cakap special kan? Kan Faizah selalu buat kan Faizah? Ya.
Seronok kan budak-budak kan? Bagi dia assignment, jadikan ketua. You bagi dia orang speaker, semua siap. Faham tak? Bagi dia tajuk. Lepas tu datang sini, bentangkan tajuk yang dibincangkan tadi. Okay? Lagi apa? Polling, record, breakout room, reaction. Okay, boleh? Alright. Finish ya, saya nak tunjuk macam mana nak schedule meeting saja sekarang. Maaf lah, bukannya saya nak terkejar-kejar, tapi saya rasa tak perlu pun. Sebab at least you dah tahu basic. And saya cadangkan, dalam Zoom nanti, ada dalam, kalau tengok dalam, apa ni? Sekejap sekejap. Sekejap. Cik Zainuddin, Natrah Azama dia. Saya still host lagi ke macam mana? Boleh hantar ke saya, jadikan saya host? Jadikan macam mana? Jadi kat nama Cik Macam mana? Zainuddin kan ada dekat more tu. Jadikan Cik Zainuddin host. Sekejap. Saya pergi dekat nama Cik Zainuddin. Ya. Boleh ya? Boleh. Okey. Sekarang saya nak buat last punya session. Bagaimana nak set meeting. Okay. It's a straightforward je. First thing, schedule a meeting. Host a meeting sebenarnya you buat. Actually you gunakan quick meeting lah. Bukannya, apa kata orang macam, nak buat lagi ke? Breakout room ni? Tak ada. Tak. Okay. So, host a meeting. Dia senang je kalau host a meeting. Nampak screen saya kan? Ya, nampak. Okay, just buka je sini. And then you letak sini, dia akan pergi host terus ke sini. Maknanya straight away you boleh masuk. Maknanya you host a meeting menggunakan option yang ada dekat situ. You tak schedule, on the spot you host a meeting. You on saja, you buat macam ni. Faham tak? Join video call, you already another meeting. Tak boleh lah, sebab saya dah ada another meeting dah. Faham Sekejap Tadi saya tekan tadi host a meeting, betul? Betul. Sekejap Sekejap. Sekejap saya terlog out je tadi. Saya nak kena log in balik. Okay. Tengok ni. Saya screen share semula. Okay, tengok dekat sini. Bila you buat dekat sini, schedule a meeting, betul? Go for meeting. Boleh nampak ya? Tadi host meeting, betul? Sebab saya tak boleh host meeting sebab meeting tengah berjalan. Maksudnya you nak on the spot nak jalankan meeting. So you tekan host a meeting. So kalau you nak schedule a meeting, then you boleh masuk ke schedule a meeting. Lepas schedule a meeting, then dia akan keluar sini. Bila you buka kat sini, my meeting ni, use a template, you boleh buka. Nampak ada banyak template kat situ kan? So lain kali kalau you set the first time, then you boleh set as a template. So lain kali you boleh gunakan template yang ada saja. So you dah tak pening kepala dah. So kalau contohnya saya ambil kat sini kan. Okay, train the trainer. Dah ambil kat sini kan. So yang ini nak tulis, dia akan keluar ke sana. Nampak? So all the setting tadi semua dah ada dah. Yang ikut template yang belum lah. Yang sebelum lah. So dia ada pokok 15 hari bulan. Mungkin besok kan apa kan? Hari ni 15 hari ni 15. Pukul 5. Kan? Ni recurring kalau you nak set recurring. Kalau you nak setiap minggu hari yang sama you nak ada meeting. Okay. Ini semua just set. On and off ke apa semua. Ni semua. Allow participant to join ke apa ke. Require authentication. Ini semua setting ni mengikut setting awal. Yang you buat awal-awal tadi. Tapi kalau you nak tukar, you boleh tukar juga sekarang. Request permission to unmute participant, automatic record meeting.
you boleh tukar. Saya punya template ni saya tak ada itu. Faham tak? Jadi dekat sini reward. Kalau satu features yang saya nak tunjuk kat sini adalah registration required. Nampak tak? Registration required. Sini. Bila letak save, maknanya meeting ni kita dah create. Tetapi dekat bawah ni, bila you create the meeting, you dah ada dia punya Zoom link semua. Nampak? Zoom link. You boleh copy invitation. Nampak? Copy meeting, invitation. Lepas tu you boleh tampalkan dekat WhatsApp ke apa ke. Ataupun you boleh dapatkan short link kalau you nak. Pergi dekat Google, you cari short link. Tapi apa yang saya nak tunjukkan dekat sini adalah menggunakan bila you register as a registration required. Jangan buat ni untuk sekolah latihan pengendali makanan. Jadi kelang kabut nanti. Faham tak? You tak perlu untuk ni. Kalau you nak buat macam you nak dia daftar program yang special ke apa ke kan. Macam webinar ke ramai ratus-ratus orang kan. Sebab you nak dapatkan orang luar punya informasi apa semua. Then you gunakan ini. Dalam registration required ni, you boleh manage attendees. Nampak view. Bila you view, okay. Sekejap. Sorry. You boleh tukar ni. Automatic approve ataupun you boleh control dekat sini. Maksudnya you nak automatic approve ataupun manual approve. Orang daftar, you akan dapat email, you akan approve baru dia dapat confirmation. Faham tak? Ini nanti you explore sikit lah. Kemudian email setting. Macam sini kan, email. Saya boleh edit. Nampak edit email saya macam mana? Nampak nama saya nak letak kat bawah ni ke? Saya nak tukar kat sini ke? Hello, selamat datang ke? Saya nak maknanya bila dia dapat email confirmation tu, you boleh editkan dia. Terima kasih kerana mendaftar. Anda telah buat bayaran dan resit bayaran akan diberikan. Khusus ini semua. Faham tak? So ini adalah email setting lah. Maknanya dia akan dapat confirmation bila dia berdaftar. Tapi bila dia nak dapat email sama ada you yang luluskan ataupun automatic pun boleh. Okay, kemudian branding. Nampak branding saya? Nampak saya letak ni. So bila dia dapat confirmation, dia akan logo-logo ni semua akan terkeluar dalam email dia nanti. Nampak? So you kena belajar yang ni lah. Kalau you nak buat polling pun boleh juga. Kena setting polling awal-awal. Okay, live streaming. Kalau you nak buat live streaming boleh. So you kena pilih lah sama ada yang mana yang you nak live kan dia. Facebook ke, YouTube ke. Okay. Ataupun custom live streaming ni. Custom live streaming ni adalah kalau you nak streamkan dia dengan, contohnya dengan OBS ke. Ataupun ada macam StreamYard ke. Ada kan sekarang ada macam-macam streaming kan. Yang tu nanti you belajar. Advance. Sekarang tak payah pening kepala. Tapi sekarang memadai YouTube dengan Facebook. Contohnya. Tuan, kalau yang YouTube dengan Facebook tu, maksudnya nanti dia akan nampak kita punya sesi Zoom tu dalam Facebook ataupun YouTube Ya, betul. Okay. Saya dah buat banyak kali dah benda tu. Cantik benda tu. Contohnya, topik hari ni you nak ajar dekat semua orang kan. You ajar, tapi ingat LPM-nya khusus jangan live-kan dia tak boleh jangan ingat, I nak tunjuk lah bagi dekat Facebook yang semua orang tahu saya tengah mengajar khusus. Tapi itu adalah salah lah ikut KKM lah sebab saya pernah bertanya. Tetapi pada hari tu kalau you buat topik kan berkenaan dengan garis panduan mengekang COVID, panduan pematuhan pengendali makanan sewaktu PKP. Itu boleh. Sebab itu adalah tajuk biasa yang kita buat untuk orang kan. Kita nak orang lebih ramai orang tahu. Yang tu tak ada masalah. Sebab you tidak ada masalah. Sebab itu on your own. Benda-benda ni you kena banyak mencubalah. Sebab saya pun sama juga macam all of you. Tapi saya mungkin ambil masa lebih sedikit untuk explore benda tu. Saya dah gunakan banyak kali. Saya ada buat webinar-webinar. Saya ada buat talk.
dekat luar. Saya nak supaya talk saya sampai ke dunia kan. So bila masuk Facebook, it goes to the world kan, tahu tak? Semua orang. You boleh tag orang tu terus kat situ. So dia akan nampak live you tengah bercakap kat sini. So kalau dalam group you ada ramai dalam 3,000, 5,000 friend, 5,000 kawan you dapat tahu you tengah cakap pasal khusus mengenai makanan ni. You bukan buat khusus, you cakap pasal Akta Kebersihan Makanan 2009. Topik hari ni adalah Akta Makanan 2009. Saya akan buat minggu depan satu. Kalau nak join boleh join. Saya akan jemput you all lah. Live. Saya akan buat. Saya akan buat berkenaan dengan webinar pematuhan Akta Makanan 2009 sepanjang PKPB ni. Sebenarnya salah satu kaedah mempromosikan produk saya lah. So minggu depan saya tengah buat poster, minggu depan saya buat, nanti saya akan jemput. Syukurlah, saya rasa dah banyak dah macam-macam dah kita cakap ni. Nantilah kalau nanti pelaksanaan tu nanti biarlah Nazira dengan Nadia ke siapa kan, dia akan buat macam mana nak kita pelaksanaan dalam kelas, sesi kelas ke apa ke kan, itu nanti. Okey. Lagi satu ya saya nak bagi tahu juga, Jamboard tadi kan, Jamboard. Boleh tak you belajar sendiri Jamboard? Jamboard tu dia sebenarnya macam ni. Saya tunjukkan sekejap supaya you boleh habis ni you boleh cuba. Sekejap ya. Jamboard. So, saya rasa kebanyakan orang tak pernah guna kan Jamboard tu. Okey. Boleh tengok slide saya punya ni? Okey. Nampak tak Jamboard? Jamboard Google. Nampak. Boleh? Saya ambil masa sikit ya. Saya tolong sikit ya. Supaya kita tahu something yang very new. Untuk you lah. Tapi benda ni dah lama dekat luar sana. So, bila you tekan Jamboard, Google, dia akan keluar sini. Loading your Jamboard. Okay? Bila you load your Jamboard tu, sekejap ya. Okay. Saya letak tambah. Nampak saya tambah Jamboard saya. Ada plus point kan kat bawah kan? Okay. Okay. Nampak? Dia macam annotate tadi juga. Tetapi dia lagi canggih lah. Itu saja beza dia. Nampak? Daripada sini, saya boleh, okay, sticky note. Saya boleh buat sticky note, saya boleh tukar color-color. Okay, faham? So, kalau saya nak tambah sticky note-nya pula, okay. Sekejap okay, itu adalah sticky note. Mana dia? Sekejap ya. Ini sticky note kan? Okay. Lepas tu kalau saya tak nak sticky note, saya nak ambil, ini apa ni? Pemadam. Pemadam. Ini itu pemadam. Ini apa pula? Pen kan? Color kot. Nampak dia dia kena inilah. Okay. Okay, itu pen lah Lepas tu image, kalau you nak masukkan gambar dalam tu. Lepas tu you nak tunjuk illustrate gambar, betul tak? Contohnya saya select from your own device, betul tak? So daripada device ni saya ambil, okay, contohnya. Okay, gambar image lah, saya boleh ambil image lah. Okay, saya ambil image, saya letak sini, nampak? Saya loadingkan image. So saya akan cerita pasal gambar ni. Nampak? Tengah loading. Okay. So saya boleh besarkan dia. Dan saya boleh tampalkan dia ke nak buat apa-apa dengan gambar ni ke apa ke kan. Okay. 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 Saya nak gambar ni, saya nak buat apa dengan gambar ni. Okay. Circlekan dia. Okay. Nak typekan dia something. Nak ubahkan dia. Kalau nak tambah circle kat sini, boleh circle, duplicate circle. Ini kena main sendirilah. Lepas tu nak masukkan teks kat dia. Kat sini. Hello. Nampak? Okay. Kemudian laserkan dia. Ni dia. Kau. Boleh? Lepas tu apa yang you ajar ni, you boleh share dekat dia. You boleh copy dia punya link apa semua tu nanti. Saya tak nak cerita banyak pasal benda ni. Sebab ini adalah tambahan yang saya bagi. Tapi you boleh masuk dalam video, YouTube, type Jamboard, you faham apa itu Jamboard.
Boleh tak? Ada banyak YouTube menerangkan Jamboard ni. Macam mana nak guna Jamboard? Dah ya? Okey, lain pada itu boleh gunakan aplikasi-aplikasi macam Quizy, macam Slido, Explicit. Ya? Guna apa lagi? Ada Mentimeter lah, macam-macam kan? Yang tu you belajar macam mana nak gunakan yang tu lah. Untuk dalam you punya sesi you lah. Okay guys. Right. Can we just end the session? Maaflah saya kena drag berjam-jam baru saya tahu buatnya tak semudah yang disangka sebenarnya ya. Kita mula tadi pukul berapa? Kita mula tadi pukul 3 dan pukul 5. Kalau saya nak detailkan dia memang sampai malam lah kot. Kan? Tapi saya harap lah kan. Sebab you all stay back. Sebab maknanya you all berminat nak tahu kan. Saya bukan dia terror sangat. Tapi saya pernah gunakan dia. Jadi matlamat saya adalah sebenarnya mengapa saya wujudkan ini. Encik Mahfuz tanya saya. Boleh. Saya cakap saya buat support. Sebab apa-apa kebaikan untuk ahli, kebaikan untuk persatuan, untuk membina you punya business, saya have no problem. Faham tak? Saya bantu, saya support. That is IWMC. Walaupun in my own time, most important thing, all of you can bergerak sama. Saya tak nak saya naik sini and you orang masih terdapat susah nak mula. Dengan adanya inisiatif ni, saya juga berterima kasih kepada Huwaina dan juga Encik Mahfuz yang memulakan membantu dalam merealisasi. Sebab saya tak nak semua dekat persatuan ni adalah tanggungjawab AJK, bukan. AJK, kita tak boleh kata AJK adalah mereka part of the persatuan. Tetapi ahli peranan. Tapi kalau orang tak nak bergerak, yang tak nak buat apa, nak tunggu AJK, persatuan ini tak akan bergerak ke mana. Jadi that's why ini adalah salah satu cara saya push back to you. Macam semalam ada orang tanya dalam WhatsApp group, suruh buka face to face. Bukan saya tak nak respon. Tapi saya rasa saya akan respon nanti. Tapi saya nak ingatkan jugalah kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa bukan masa untuk kita bersuara dengan KKM. Bukan masa untuk bersuara dengan MKN. Faham tak? Kerana ini melibatkan keselamatan negara. Ya, jadi sementara ini kita cuba gunakan peluang yang kita ada. Peluang yang kita ada adalah online. Okey, kalau orang boleh buat 10 sesi satu minggu, mengapa kita buat satu sesi? Mengapa kita langsung tak buat? Faham maksud saya? Maknanya kalau 10 sesi, kalau RM750, RM7,500 seminggu pendapatan. Kali dengan 4, 7, 14, kalau seminggu 7,000 kan? 7, 14,000, 20, 30,000 boleh dapat daripada online saja. Kan? So, macam saya minggu ni pun saya buat dekat beratus, saya dekat 400 orang satu minggu. Kan? Bukannya juga sebab saya ubah daripada tak ada online kepada online. Kalau saya tak ambil peluang macam tu, saya tak boleh train 400 orang seminggu. Ya, kalau 400 kali RM50, berapa pendapatan satu minggu kita dapat dengan adanya online. Dan kita merengek kita masih cakap pasal nak face to face dan sebagainya. Why? And minggu depan saya pun ada kursus lagi berapa orang. Mungkin saya dah ada confirmnya pun dekat 100 orang macam tu. Next week. Kan? Yang 48 satu company dan kita ada besok kita ada satu batch dan kita buat siang malam pun. Why? Because kita terpaksa, no choice. Takkan nak merengek, nak tunggu apa sebenarnya? Why? For? And the opportunity dekat situ. That's why saya buat kelas malam. Of course hari ni saya nak rehat, besok saya nak rehat, saya tak buat. Kalau saya buka kelas memang saya dapat masuk income. Betul tak? Tapi takkanlah kita nak bekerja setiap hari kot. Ada juga masa nak berehat kan. Kedai pun kena tutup juga kan. So that's why I'm trying to tell you that never miss. That's why saya sangat marah hari tu. Bila everybody bayar lambat. Saya cakap dengan Mahfuz, you tahu tak, lagi lambat orang bayar, dia akan menjejas pendapatan kita punya orang yang beli akaun tu. Dia orang nak guna ni untuk mulakan perniagaan. Ini adalah macam rumah kita. Ataupun rumah kita, pejabat kita. Pejabat tak siap macam mana nak berniaga. Atau kedai tak siap macam mana nak berniaga. Zoom tu adalah kedai kita. Orang datang ke kedai kita kan dalam Zoom tu kan. Jadi kenapa ambil masa sampai 2 minggu nak settlekan benda ni? Kena siap. Saya cakap siapa yang tak berminat keluarkan je dia orang. Dia orang yang menyusahkan. Itu sebab saya nak cepatkan benda ni.
Alhamdulillah kita ada dapat 24 orang yang boleh, dah mula kata orang dah boleh bergerak lah kata orang dengan adanya platform ini kan. Yang mana memang dah ada, boleh tambahkan lagi. Dulu ada satu platform, sekarang saya ada 2. Sekarang saya nak beli, saya ada 2 platform, saya nak beli 4 platform. Tak kisahlah, itu modal kita. 4 kepada 8. Sebab it is never end. There is a demand is high. And you, kalau you tak move into online, you are good. Saya banyak dapat klien orang sekarang. Tahu pasal apa? Orang tanya dia buat online, tak ada. Encik, saya nak suruh orang sana tak buat online. So dia datang dekat saya. So kita yang untung. Macam minggu lepas ada satu India, dia pergi dekat, selalu kata dia saya pergi dekat Puchong. Itu company tak ada buat online. You ada buat? Ada. You boleh cakap Tamil? Boleh. Saya cari orang India datang bercakap. Okey lah. So sekarang dia punya klien datang ke saya. Akan datang dia cakap, okey baguslah you. You boleh buat online, you boleh Tamil pun boleh. So saya dapat bisnes. Orang Sabah, Sarawak semua saya dapat. Betul tak? Sama juga all of you yang buat training semua kan. Sekarang ni pun banyak yang daripada Sabah, Sarawak semua datang kepada kita kan. So klien kita dah daripada sana dah datang ke sini dah. Dia lebih kenal daripada kita. Bukannya salah sebab this is a really business ni dah jadi macam ni. Borderless. Faham tak maksud saya? Borderless. It is whole Malaysia, Sabah, Sarawak, Borneo, mana-mana pun boleh datang. Dan tiap-tiap minggu saya punya klien memang samalah macam orang yang buat ni kan. Okay? Boleh So saya minta lah gunakan platform ini dan jangan bersedih dengan apa yang berlaku sekarang. Jangan cakap kerajaan tak benarkan ini, tak benarkan itu. Yang sekarang gerakkan je. Okay, insyaAllah kita akan lebih maju. Okay, sebelum saya end the session, ada apa-apa Huwaina daripada you? Untuk ahli, saya boleh tak saya nak bercakap sekejap? Tapi kalau Encik Zainuddin nak join juga, tak apalah, boleh juga. Okay, boleh. I will just... Okay, Huzaimi, ada apa-apa ke Huzaimi? Tak ada apa. Okay, saya harap bermanfaatlah sesi hari ni ya. Okay, Encik Hanif? Ambil gambar boleh? Boleh. Encik Hanif? Okay ya? Okay, sedia depan kamera. Terbaik. Maliana okey ke? Okey. Okey, Yasir, Cik Yasir. Ada apa-apa soalan?